A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT, segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Salat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih banyak diucapkan kepada tuan pengerusi, tuan imam, barisan imam, barisan Jatuh Kuasa Surau Fatur Rahman, seterusnya pemimpin masyarakat di semua peringkat yang kesempatan hadir pada malam ini, seterusnya tuan-tuan dan puan-puan dan rahmati Allah sekalian. Syukur kita kepada Allah SWT kerana dengan limpah dan izinnya dapat kita bersama-sama pada malam ini. Sebab selama ni kita dah berapa tahun kan? Dah berapa tahun kita tak sangka lah kan dapat berhimpun macam ni lagi kan. Kajap-kajap kan, PKP jap, lockdown kan. Lepas tu PKPB pula, PKPD kan, macam-macam lah kan. Lepas tu PPN pula kan, pemulihan fasa 1, fasa 2, fasa 4. Dah sampai fasa 4 tu pula macam nak jadi PKP lah balik kan. Macam lembu keluar kandang lah kan, macam tak pernah dapat, macam tak dapat tanah kan. Seronok tu kan. Tapi yang paling penting kita dapat kembali ke rumah Allah ni, tu yang paling penting kan. Sebenarnya orang tanya, ustaz, apa pandangan ustaz sembahyang jarak-jarak ni kenapa tak rapat kan? Yang bertanya tu semua tak ke surau kan. Yang bertanya, yang heboh nak tu kenapa tak sembahyang rapat-rapat ni, ramai yang tak ke surau, tak masjid kan, rindu nak pergi rumah Allah kan. Tapi itulah, malam ini topik yang sangat baik, sangat sesuai kan, iaitu mencari kebahagiaan abadi. Semua orang dah tahu dah kan kebahagiaan abadi ni kan orang kata kebahagiaan yang bukan sementara sifat dia, kebahagiaan yang sifatnya yang kita nak kecapi tu, kebahagiaan yang abadi tu makna semua orang dah jawab dalam hati dia, dunia dan akhirat semua dah tahu. Okay, kalau tanya jawab selesailah ceramah malam ni, tentulah semua dah tahu kan. Cuma tinggal lagi kita sering bertanya pada diri kita apa yang ingin kita capai dalam hidup ni. Walaupun pelbagai kejayaan yang telah dikecapi, masih timbul persoalan, apakah kejayaan yang paling tinggi dan paling kemuncak yang perlu kita capai. Soalan dia, kok dah banyak duit tak cukup tak? Ya cukup banyak lagi kan. Tu sebab Nabi khabar apa? Nabi bagi tahu apa? Dia kata anak-anak Adam ni kalau diberikan 2 lembah emas, nescaya dia akan minta lembah yang ketiga. Tak pernah cukup selagi mana tanah itu tidak memenuhi muka dan mulut itu. Maknanya dah masuk dalam kubur lah. Selagi itulah kan. Duit berapa banyak, rumah tak ya cukup besar lagi, tambah dapur, tambah itu, tambah ini. Tu sebab dia beli kek Putrajaya ni, kek sini, kek apartmen ni. Tak ada heboh nak tambah apa lagi, nak extend lagi, nak lebarkan sampai ke bawah. Macam mana nak buat tu? Kena banyak belanja tu kan. Memadai lah dengan apa yang ada kan. Kereta tukar daripada kocik bertambah besar, bertambah lebar, bertambah besar, bertambah lebar. Sudah lori bawa mana kan, tak cukup besar lagi kan. Motor makin lama makin marak, makin azab tengok bawa motor tu. Makin lebar,
Orang elok relax buat macam ni, dia macam ni buat. Kasihan mak. Mak tak kan? Makna tak pernah selesai keinginan manusia ni. Tetapi adakah bahagia? Tu sebab anak-anak kita ni jangan diajar tentang kaya. Sebab jangan ajar tentang kaya, tapi ajar tentang bahagia. Sebab akhirnya anak-anak kita besok tak akan menilai semua benda dengan harganya. Dia akan nilainya dengan kebahagiaan. Sudah bila dah duduk Putrajaya 2 tahun, terkurung, teringat nak balik kampung. Walau macam manalah dia buat konsep Garden City. Siap pokok laman yang pepohonan hijau dan melambai. Kan Kek Putrajaya tak sama dengan kita balik kampung kita kan. Biarlah pokok tu pelopah dah mati pun tak apa. Tetap nak balik kampung. Macam itulah. Maknanya tak bahagia jugalah. Duit banyak, kereta besar, aircon ni menabut. Kan sejuk tu, mengelatuk dia sejuknya. Sejuk tu, tak bahagia kat lagi. Ada lagi apa lagi aku nak cari ni, apa lagi aku nak cari. Tu kalau kita tengok orang barat kan, orang yang tak, orang ni yang bukan Islam ni lah, dia nak bahagia, dia wujudkan taman tema. Dia pergi timpak tu, dia naiklah roller coaster tu, dia naik ni. Kejap laju, kejap perlahan, kejap laju, kejap perlahan. Lepas tu naik pelan dia. Kolak balik, dah poning dia balik. Tak selesai kan. Ada orang yang mati kat situ tu lagi satu hal. Bungee jumping kan tak ada kerja tu. Yang meloncek daripada jambatan setinggi-tinggi tu kan. Ada yang terjun lupa lah ikat kaki. Ya tu. Tu semualah tu kan. Jadi apakah kita telah mencapainya ataupun belum? Maka pada malam ini kita berkongsi untuk merenung apa yang dikatakan sebagai mencapai kebahagiaan abadi itu, mencari kebahagiaan abadi itu menurut apa yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali di dalam salah satu kitabnya, iaitu Al-Iqtisad fil Al-I'tiqad. Apa tulisannya? Dia kata perkara yang terpenting bagi sekalian makhluk ialah untuk mencapai kebahagiaan abadi di akhirat dan untuk menyelamatkan diri dari kebinasaan yang berkekalan di sana. Untuk tujuan itulah para nabi datang membawa perkhabaran yang memberitahu manusia bahawa mereka sekaliannya adalah makhluk ciptaan Allah dan bagi Allah ada hak-hak dan tanggungjawab yang mesti mereka tunaikan semasa hayat mereka di dunia ini. Barulah mereka akan mencapai kebahagiaan abadi di akhirat dan selamat dari kebinasaan di sana. Hak dan tanggungjawab itu merangkumi perbuatan dan tindak tanduk mereka, percakapan dan tutur kata mereka, serta akidah atau pegangan hati mereka. Dalam arti kata lain, hak dan tanggungjawab manusia kepada Allah ada yang berkaitan dengan hati sanubari dhamir, ada juga yang berkait dengan anggota tubuh, ada juga yang berkaitan dengan lisan. Sesiapa yang lidahnya tidak bertutur dengan perkataan yang benar, dalam hati sanubarinya tidak tersimpan akidah yang benar, dan anggota tubuhnya tidak dihias dengan amal soleh, dia sedang menuju ke neraka dan kesudahannya ialah binasa. Jelas tu. Tu yang Imam Al-Ghazali bagi tahu kita. Dalam pesanan Imam Al-Ghazali ini memberi panduan kepada kita bagaimana untuk hidup di atas muka bumi ini, di dunia ini dengan kehidupan yang boleh membahagiakan kita di kemudian hari nanti. Itu Imam Ghazali bagi tahu kita. Pertama, dia ajar kita tentang tujuan hidup. Dia macam, saya selalu bagi analogi ni, gambaran macam kita beli telefon. Macam kita beli handphone kan. Bila beli handphone, keluarkan daripada kotak tu kan, kita dah pasang screen protector, dah ada casing, dah ada dah punya housing. Housing ada ke housing? Tak ada dah. Casing lah kan. Lama waktu tu casing tu. Jadi bila dah ada tu, benda pertama lepas kita on handphone tu, benda pertama yang kita akan godek hari pertama adalah setting. Volume nak macam mana, screen saver dia, wallpaper dia letak gambar apa, ringtone dia macam mana, kalau message masuk bunyi apa, lepas tu setting pula azan bunyi kan, azan subuh tu tambah dia buat kuat sikit, alarm yang kena bunyi lagu apa biar dia terjaga tak peranjat pagi tu kan, semua dia setting. Tapi setting ni usik hari-hari tak hari pertama je kita usik. Kita usik sebab lepas tu kita akan ikutlah apa yang kita dah settingkan tu. Tiba-tiba dalam pertengahan baru 2-3 bulan pakai, tiba-tiba kelabu pula handphone tu.
Apa pula kono skrin ni gelap ni. Kita usik balik setting tu, torangkan balik. Faham tak? Maknanya perbetulkan balik niat tujuan hidup kita atas dunia ni. Macam tu lah. Hidup kita ni pun nak setting. So kalau kita rasa dah lari arah tuju, betulkan balik setting tu. Betulkan. Dan Nabi kata, sesungguhnya anak-anak Adam ni apa dia? Sesungguhnya manusia tu apa? Sesungguhnya manusia itu berdosa. Dan sebaik-baik manusia yang berdosa adalah bertaubat kepada Allah. Itu saja. Memang kita berdosa. Jadi tahniah lah. Sebab dalam kita berdosa tu kita pilih datang ke surau Fatur Rahman. Itulah topik yang paling baik sekali. Kalau kita menjagakan, kata Abu Sa'id As-Samarkandi, Abu Laith As-Samarkandi kata, tanda kita takut pada Allah ni 7 perkara. Pertama, terlihat pada lisannya, cakap yang elok-elok. Kan tadi tutur kata tadi sebut kan, cakap yang elok-elok. Mata pandang yang baik-baik. Hati pun bersangka baik. Hati tak ada nak dongki, tak ada yang nak mengonokan orang, nak naya orang, tak ada. Kemudian terlihat pada perut dia. Perut dia tidak menelan, tak memakan benda-benda yang haram. Kemudian kaki dia tidak melangkah ke tempat-tempat yang baik. Tangan dia yang keenam, tangan dia sentiasa buat perbuatan-perbuatan yang baik, bersedekah, tolong orang dan sebagainya. Dan yang ketujuh, menjaga ketaatannya kepada Allah dan Rasul. Yang langkah kaki itu tu kita pilih melangkah ke surau Fatur Rahman. Bayangkan antara satu masa ke satu masa kita datang. Kan orang tu kan kita tengok macam mana 7 golongan yang mendapat naungan Allah akhirat besok. Salah satunya adalah orang yang hatinya terpaut pada masjid. Nak pergi masjid dia. Kalau Kek Putrajaya, Kek Prisin sebelah ni dia nak datang kat surau Fatur Rahman ni. Bila dia balik kampung ni atau dia pergi rumah kawan yang kenduri, mesti tanya, masjid jauh tak dari sini? Tanya kat masjid. Dia tak nak semayang kat orang, nak cari masjid juga, hati terpaut pada masjid. Kan? Macam itulah. Jadi makna kata bertahniah saya kata tadi sebab kita memilih berada di rumah Allah. Kan? Contohlah kan, Allah Ta'ala cabut nyawa kita masa tengah dengar kuliah. Ingatkan lolap sampai ke isyak tak sadar. Kan? Leno waktu tidur rupa dah jiun. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Panjang cerita. Ya Allah, dia meninggal dunia waktu dia tengah-tengah kuliah. Ya baik waktu arwah ni, Pak. Kan? Masa bila dia meninggal? Dia meninggal tengah bersiap nak pergi surau. Orang tahu nak siap pergi surau. Dia meninggal bila? Baru balik tang surau pun elok. Bila meninggal dia baru bersiap nak pergi karaoke, kan lain cerita tu. Kan macam tu lagi oi. Senang faham macam tu kan. Jadi apa yang Imam Al-Ghazali beritahu kita, tujuan hidup yang pertama. Imam Al-Ghazali mengajar kita tentang tujuan hidup, apa sebenarnya yang mesti kita capai dan perlu kita bersungguh-sungguh mengejarnya semasa hayat kita di dunia ini. Itulah kebahagiaan abadi di akhirat. Kebahagiaan abadi di akhirat tidak lain adalah syurga Allah, iaitu kita mendapat tempat di dalam syurga Allah, sekaligus kita bebas dari dihumban ke dalam neraka. Apa yang disebut oleh Imam Al-Ghazali dalam tulisannya itu sebenarnya merupakan mutiara hikmah yang ditimba dari Al-Quran. Antaranya firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Ali Imran ayat 185, tiap-tiap yang bernyawa akan merasai mati. Dan sesungguhnya pada hari kiamat akan disempurnakan balasan kamu. Ketika itu siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke syurga, maka sesungguhnya dia telah berjaya. Dan ingatlah bahawa kehidupan di dunia ini meliputi segala kemewahannya dan pangkat kebesarannya. Tidak lain hanyalah kesenangan bagi orang-orang yang terpedaya. Kau dia rasa selesa, banal, senang mana. Contoh kita naik kereta kan, nak pergi utara. Singgah ke RNR Tapah. Lawa botol tompek ni. Dan ingat nak buat rumah lah sini. Cuba fikir. Ada tak orang buat rumah ke RNR? Tak ada. Sebab dia tahu tu sementara. Kan pergi gilo kan. Tempat hentian tu. Lawa macam mana pun. Dia tahu tu tempat persinggahan. Kalau naik bas ekspres kan. Dulu saya ingat. Kalau nak turun pun kadang takut lah. Takut kena tinggal. Buat tiba-tiba bang air sakit paut lama pula kan. Wih, ni dah jalan ke tidak bas ni. Patut lagi sampai dia naik. Rupa bas lain. Kan? Ya, kadang macam tu lah.
Orang semua tahu, tak ada siapa pun yang berhasrat nak menetap di situ, tak ada. Aku ingat aku nak beli rumah lah kat mana. Aku cadang nak beli rumah kat mana. R&R tu nampak ada tanah lapang. Tak ada. Situ hentian sementara sebab kita tahu kita nak teruskan perjalanan. Paling kuat pun kita minum air, paling kuat pun kita buang air, itu lah. Kan? Ya, jadi kalau orang rasa senang dan gembira mana, maka orang itulah orang yang terpedaya. Kan? Allah sendiri menyebutkan sesiapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam syurga, maka dia telah berjaya. Itulah kejayaan sebenar bagi kehidupan kita, kejayaan yang tidak ada lagi kegagalan. Dalam syurga tu tak ada kira kegagalan. Kan digambarkan dalam kitab Mukasyafatul Qulub, apabila sebahagian orang dikatakan masuk ke dalam syurga, kemudian Allah Ta'ala perintahkan malaikat bukakan tabir itu supaya mereka dapat memandang kepada aku. Allah Ta'ala suruh malaikat buka tabir. Malaikat tanyalah, bukanlah malaikat mempertikaikan, sekadar bertanya, ya Allah, mana mungkin mereka boleh melihat wajahmu ya Allah, sedangkan mereka derhaka padamu di atas dunia. Allah Ta'ala kata buka, kerana mereka ini telah bertaubat dan mereka juga menangis kerana aku ketika di atas dunia. Nampak? Menangis punya hal, soalan bocor. Menangis atas dunia kerana Allah. Maka bila ditarik selak tabir itu, semua sujud. Allah Ta'ala kata, bangunlah kalian semua. Wahai hamba-Ku, bangkitlah, bangunlah. Sesungguhnya di sini bukan tempat bersujud, sini bukan tempat beramal. Apakah kamu tidak rela kepada aku? Maka semua jawab apa? Ya Allah, mana mungkin kami tidak rela kepadamu ya Allah, sedangkan kau memberikan kami apa yang tak pernah ternampak kat mata, tak pernah terdengar kat telinga, tak pernah terdetik kat hati. Macam itulah hebat syurga. Ya. Sujud semua automatik, bangun. Ini bukan tempat sujud, bukan tempat beramal. Syurga tu dah tak ada kegagalan. Kau berdosa mengumpet, tak ada. Dalam syurga mengumpet lah. Mengumpet sampai tidur, tak apa. Tak ada masalah dah. Minumlah apa minuman, minum. Nah, kat hotel yang saya ada tengok, satu hotel tu package buka puasa, 36 jenis air dihidangkan. Gila betul. Lepas minum 36 tu langsung lupa nama dia siapa. Punya banyak air kan. Kombong kan. Tak nak bagi tahu dekat sana apa jenis air. Dalam sungai itu bukannya boleh minum, boleh berenang. Sambutlah segala jenis air yang tak kisahlah. Air apa pun, minumlah, makanlah. Tak ada siapa nak larang. Kau ni beradab lah sikit, tak ada. Tak baca doa makan pun tak apa, makanlah. Syurga. Kan? Masa tu tak ada siapa tanya, siapa nak imam zuhur ni? Tak ada siapa tanya. Tak ada siapa, asar dah masuk belum? Tak ada. Itulah syurga. Ya, tapi atas dunia ni adalah kerja kena buat kan. Dan begitu juga yang kedua, Imam Al-Ghazali juga mengajar kita bagaimana mencapai matlamat, iaitu dengan menunaikan hak dan tanggungjawab kita kepada Allah. Kena faham ya, hak tu, tanggungjawab tu kita, tugas kita kepada Allah. Bukan Allah nak mana pun, kita ni, kita yang nak. Manusia ni nak kerja 3 benda dalam hidup. Pertama, kerja apa yang disebut sebagai hidayah, supaya dapat beza mana buruk mana baik. Walaupun nama bini kita Hidayah, belum cukup dia dah. Silap-silap hidayah tu pun tak ada hidayah lagi. Tapi makna kata hidayah ni dapat beza benda buruk dengan benda baik. Orang yang tak ada hidayah, benda buruk rasa baik, benda baik rasa buruk. Pergi surau, tak nak lah, nanti pula cakap kat orang. Pergi surau cakap kat orang tu dia takut. Pergi kelab tak apa, kawan-kawan ramai, geng-geng, baru dia masuk dalam tim tu dia tu. Baiklah. Dia ada orang pakai, orang kata ada member-member lah kan. Itu yang pertama. Yang kedua, kejalan maghfirah, keampunan daripada Allah. Sebab sesia hidup kita kalau Allah tak ampunkan dosa kita, sesia. Dan yang ketiganya, kejalah apa yang disebut sebagai rahmah. Sebab rahmat ni apa? Rahmah ni apa? Rahmah ni tiket nak masuk syurga ni. Allah bagi rahmat baru boleh masuk syurga. Dan nak dapat rahmat ni tak ada cara lain, menunaikan hak Allah tadi. Apa dia? Beribadah banyak-banyak kepada Allah. Kan? Kita dihidupkan Allah di atas muka bumi dengan mempunyai tujuan hidup yang ditentukan Allah, yaitu beribadatullah, beribadah dan mengabdikan diri kepada Allah, seperti mana firman Allah, wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun.
Kan? Dan ingatlah, aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan untuk mereka menyembah dan beribadah kepadaku. Surah Az-Zariyat ayat yang ke-56. Kan? Faham tak ni? Faham. Kan? Faham kan? Nampak macam monong ya, faham tak? Faham kan? Risaulah kan? Jadi sentiasa beribadat kau pakat ni 9 ni tak ada kan? Boleh kan? Boleh. Okey. Sentiasa beribadat dan menghambakan diri pada Allah, itulah hak Allah yang mesti ditunaikan manusia jika mereka ingin mencapai kebahagiaan abadi di akhirat, yakni mendapat syurga Allah yang penuh nikmat. Dan lebih memahamkan kita apabila membaca hadis yang diriwayatkan dari Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu yang menceritakan pada satu hari Nabi SAW pernah bertanya pada sahabatnya yang bernama Muaz. Dia kata, "Wahai Muaz, tahukah kamu apakah hak Allah yang mesti ditunaikan oleh hamba-hambanya?" Maka Muaz menjawab, "Allah wa rasuluhu a'lam." Hanya Allah dan Rasul juga yang lebih mengetahui. Lalu baginda menjelaskan, hak Allah yang mesti ditunaikan hambanya ialah mereka hendaklah menyembahnya tanpa mensyirikkan sesuatu pun dengannya. Baginda bertanya lagi, "Ma haqqul ibadi 'ala Allah?" Katakan, "Tahukah kamu apa dia hak hamba yang dijanjikan oleh Allah?" Maka Muaz menjawab, "Allah wa rasuluhu a'lam." Maka dia jawab lagi, "Allah dan Rasulnya lebih mengetahui." Lalu Nabi menjelaskan bahawa itulah dia yang tidak akan mengazab sesiapa yang tidak mensyirikkannya dengan sesuatu apapun. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maka jelaslah kepada kita bahawa kebahagiaan abadi di akhirat hanya akan kita perolehi seandainya kita terus mengabdikan diri kita kepada Allah, menyembah Allah tanpa jemu hingga tiba saat kematian kita. Kan? Hanya dengan itu saja kita akan selamat dari azab Allah dan nerakanya, dan kita mendapat tempat dalam syurga Allah yang kekal abadi. Ada orang tanya saya semalam, macam mana kalau kita buat masa ni, ada orang cakap masa ni dia buat masa dia nak fokus pada kerja dulu, dia kata. Kemudian nanti dah umur masuk 50 tahun, sampailah ke penghujung, dia kata, barulah dia nak fokus pada ibadah lebih daripada yang lain. Itu soalan dia tanya. Saya tanya, kau confirm ke sampai 50? Tu soalan yang saya tanya. Kan, yang dia nak tetapkan target 50 baru start tu. Kan panjang cita-cita tu. Kan? Kalau kita tengok kan, memang betul antara larangan kan. Dalam kitab Minhaj Al-Abidin ni kan, Allah melarang hambanya panjang cita-cita. Kalau hidup pagi jangan cita-cita hidup petang. Tapi orang kita jangan kata hidup petang. Dia cakap hujung tahun sok kau tengoklah macam mana aku buat rumah aku ni. Buat ayat dia. Yang paling nak tengok, yang paling ramai panjang cita-cita sekarang ni apa? Dulu dalam 2 minggu, 2 bulan, 3 bulan. Sekarang setahun. Apa dia? Baju raya. Main-main. Sepapan-sepapan kat nilai tu ada wali. Dia tampah siap awal. Macam awal tak baju dan cantik kan? Alamak. Ini baju ni kalau pakai pagi raya ni buntang orang prisin seboleh. Jangan main. Sekali PKP padan muka kau. Kan kau punya belagak kan. Kan punya dah ceria dah testing PKP. Saya pergi Melbourne tu, orang saudara-saudara Islam kita yang duduk sana kan, dia kata apa? Kita orang memang tak boleh baju raya ustaz, rugi kita. Asal raya musim sejuk tu. Memang pakai jaketnya. Dia kata kan, sampai dah Melbourne kan, kau ingat dan kampung mana kan? Sampai ya kan. Ceramah. Kalau tak sebab ceramah tetap ulah kan. Tapi betul lah. Kan kesementaraan kadang kita panjang cita-cita kan, tempah baju kita rasa yakin benar pakai baju ni pergi raya. Tak, tu sebab kita kena lapik cakap kita tu. Kalau ada rezeki, ingat nak pergi umrah bulan ni. Macam tu ayat dia kan. Tak sabar ni. Kau tengoklah hujung bulan ni dan kirimkan gambar kat kau. Kau tengok gambar dan akan bergambar background dan Kaabah yang main-main. Ayat dia. Seminggu sebelum koma, jago-jago dah habis waktu. Contoh. Macam hari tu kan ramai orang itu kan menyatakan penyesalannya hari tu dia boleh pergi, dia tak nak pergi. Masa PKP tu kan, syukur benar dah rasa kalau siapa yang dah pergi tu, siapa yang tak pergi, ya Allah mujur juga. Tuan-tuan perasan tak satu benda yang Allah tunjuk waktu PKP tu?
Tengok tak live yang dekat Masjidil Haram tu. Ya. Orang luar tak boleh datang. Tapi orang Arab boleh pergi. Orang yang kat Mekah boleh pergi. Tapi kenapa tak ramai? Mana nak tunjuk selama ni yang ramai orang luar, bukan orang Mekah. Tuan-tuan masa tak benda tu? Waktu dah dilonggarkan untuk umat, untuk apa? Untuk masyarakat situ, tak bagi. Tak ramai. Malahan pernah mak saya sekali tu, dia berbual dengan orang Arab yang kat luar tu kan. Korang ni, dia menego kat luar. Dia tak masuk dalam, tak pergi ke buat umrah ke, buat haji ke. Kita orang dekat, bila-bila boleh pergi ayat dia. Sudah sampai ke sudah tak pergi. Kan? Tapi tuan-tuan, ada orang tu, orang Malaysia dia berapa ramai itu, dia kata menyesal sebab hari tu boleh pergi, dia tangguhkan. Pergi Paris dulu, pergi Korea dulu, pergi Thailand ada. Itu nantilah kata. Ya. Pergilah, siapa yang belum pergi umrah ni ada peluang pergilah. Kan? Ya. Belum pernah lagi saya dengar orang pergi umrah, pergi haji, balik tu dia tak nak pergi dah. Tak pernah dengar lah. Kebanyakan ni nak pergi, ya Allah nak pergi lagi, ya Allah. Yang risau mesti makbul. Kalau siapa cakap nak pergi lagi, insya-Allah Allah makbulkan. Yang hari tu setakat bulan Lapeh boleh buat umrah sekali je. Setakat bulan Lapeh. Benar bayang dah sekali je. Boleh buat umrah sekali. Contohnya katalah hari ni hari Selasa, kita dijadualkan ambil umrah hari Khamis misalnya. Esok flight pagi contohlah. Tiba-tiba flight delay, malam besok pun naik flight. Sampai sana dah terlepas waktu umrah tu, maka tak boleh buat umrah. Kau pergilah ziarah je. Pergilah semayang je dalam tu. Tapi yang terbaru dah boleh dah. Ini berita yang terkini. Mari tu dah lah macam tu. Tu yang kita nasihatkan masuk Madinah dulu. Takut terlepas waktu umrah kan. Masuk Madinah dulu, kemudian baru pergi Jeddah. Tapi alhamdulillah sekarang dah boleh. Bila kita dah habis tu, kita boleh daftar terus. Habis je, kita boleh daftar nak buat umrah lagi. Maka dia akan bagi date, dan masa pukul berapa. Jadi boleh lah. Dia macam MySejahtera jugalah. Tapi kita kena booking lah. Jadi dia akan bagi. Dan alhamdulillah kita pun dapat makluman yang terkini. Airport Madinah pun dah buka. Alhamdulillah. Dan ziarah pun nampak dah boleh dah. Itu sebabnya saya nasihatkan siapa yang nak pergi, kalau nak pergi musim sejuk adalah boleh pergi ni, tak ada masalah pun. Cuma siapa yang nak pergi, paling cantik sekali tahun depan lah. Sebab apa? Saya jangka lah bulan 12 ni akan ada lagi peraturan-peraturan baru yang akan dikeluarkan. Macam hari tu mula-mula tu 14 hari kuarantin sampai sini. Yang terbaru sekarang ni 7 hari. InsyaAllah mudah-mudahan kurang lagi. Setakat ni upacara menjolok hidung tu masih berlangsung. Itu yang tak terdaya tu. Dah tak balance. Sengit jalan dah kan. Macam mana kan? Itulah dia. Yang saya difahamkan lah, yang ambil Sinovac, kena ambil satu lagi, booster. Yang Pfizer, okey, tak ada masalah. Kan? Tapi 6 bulan. Pfizer dan juga AstraZeneca. Dan sekarang ni, yang bagus juga, hikmah dia, dekat Sanun, dekat bilik, tak ada lagi dah duduk ramai-ramai. Bilik kebanyakan 2 orang. Melainkan permintaan kalau family kita bagi 4 orang. Yang nanti boleh ambil flyer sikit luar tu kan. Siapa yang nak pergi dengan Mikela Travel, Al Mikela Travel, yang bagusnya hotel yang paling jauh sekali 100 meter. Hotel yang paling dokek 50 meter. Nak dokek lagi tidur dalam masjid. Tosah dokek tak ada jarak tu dah. Tapi masalah dia apa? Peraturan yang terkini. Daripada itu lepas semayang keluar, tak boleh iktikaf dalam tu. Bagi orang lain pula masuk. Kita nak ngelakkan kesesakan dalam tu lah. Kan? Jadi package dia saya nak bagi tak kisahlah tuan-tuan dan puan-puan nak pergi dengan package travel mana pun tak ada masalah. Cuma hati-hati. Tidak ada package yang boleh bawah daripada 6990. Itu ditetapkan oleh Kementerian Pelancongan. Kau ada yang kau bayar 5,000 je kan, bohong. Ada harapan tu. Tawaf KKLI. Hati-hati ya. Hati-hati. Beriyo gantar. Besok dah sampai dah balik. Bukan kau pergi umrah, kau balik hari je. Tak ada kau nak tipu. Balik hari apa? Tu dia.
Jadi makna kata selagi kita boleh buat, ada peluang, pergi-pergilah tuan-tuan. Pergilah. Ni dah longgar balik ni. Kalau cuma tinggal lagi saya nampak teratur lah, kemas tak adalah berasak-rasak macam dulu kan. Makna ingat dalam tengoklah sekarang apa hotel tu. Hotel tu sebab saya dah pergi. Saya tengok sendiri dan saya jumpa sendiri manager hotel tu. Balik-balik tu saya masa tu bayangan saya pergi umrah tu untuk confirm dengan bilik ni. Saya pergi 2 hari setengah Makkah, 2 hari setengah Madinah. Bayangkan. 5 hari balik Malaysia balik. Macam pergi Semenanjung kan. Pergi utara balik ni 9 balik macam tu lah 5 hari. Tapi macam tu 2 hari setengah Makkah, 2 hari setengah Madinah. Pergilah tuan-tuan, boleh pergi. Jadi dalam ruang lingkup ibadah, hakikatnya perkara tersebut menggabungkan segenap yang ada pada diri kita untuk ibadah dan pengabdian kepada Allah. Iaitu apa? Hati sanubari kita isikan keimanan kepada Allah, ikhlas kepada Allah, cinta dan kasih kepada Allah, takutkan kemurkaan Allah, mengharapkan redha Allah, sentiasa bertawakal kepada Allah, bertaubat dan kembali kepada Allah. Itu hati kita. Manakala lidah kita hendaklah mengucapkan syahadah, sentiasa berzikir, membaca ayat-ayatnya tanpa jemu, berdoa memohon kepadanya, mengajak manusia kepadanya, bercakap benar, tidak mengumpat, mengeji orang lain, tidak mengadu domba dan sebagainya. Jadi makna kata dalam hal ni lidah kita ni zikirlah banyak-banyak. Jadi tuan-tuan jangan pening-pening kepala. Sekarang ni dia ada mazhab TikTok dengan mazhab Instagram namanya. Dia kata ni semua yang zikir-zikir pergi semayang ni semua Nabi tak ajar. Jadi tuan-tuan jangan pening kepala. Zikirlah tuan-tuan. Zikir. Apa imam awak tu kita ikut je. Sudahnya Al-Fatihah, doa sesama. Ya. Kenduri tahlil. Baiklah, tak ada masalah. Zaman Nabi tak buat kata. Bid'ah, semua bid'ah. Cakap dengan dia jangan pakai telefon. Naik unta je. Banyak sekadar kan. Yalah, dalam hal ni sebenarnya kalau kita tengok tahlil, kenduri tahlil tu, bila kita duduk dalam kenduri tahlil tu, kita berzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Duduk seorang-seorang belum tentu lagi buat kan. Kalau buat pun tak banyak lah. La ilaha illallah tu lah sekotol. Dia tengah marah tu lepek sekotol tu lah kan. Jadi kat situ la ilaha illallah. Dapat tuan-tuan pergi pondok Seremban kan, pergi imam-imam Seremban ni tak ada sisikin tau. Siapa pernah pergi kenduri kat Seremban tengok lah. La ilaha illallah 1000 kali balun. Dah hilang-hilang lutut baru doa. Macam tu. Ya. Betul kan. Bak kata arwah mufti tu Syekh Murtada dulu kata, pebondo zikir sikit-sikit tak berbaloi lah udang galah dapur tu kan. Iyo, tukang masak yang masak pun tak habis konek lidah, dah doa lah, dah makan dah. Tak ada lah, bukan tu lah sebabnya. Cuma kita zikir lah banyak-banyak kan. Itu lidah. Yang ketiganya, anggota badan kita hendaklah dihiasi dengan amal soleh, seperti solat fardu, solat sunat, puasa fardu, puasa sunat, zakat, sedekah, wakaf, haji, umrah, jihad, dakwah, menolong orang susah dan sebagainya. Jadi ada orang tanya mana satu yang betul. Ada orang cakap cari kebahagiaan dunia, jangan lupa akhirat. Yang satu lagi kata cari akhirat, jangan lupa dunia. Mana satu? Maka jawapannya Allah Ta'ala berfirman, dan carilah apa yang dianugerahkan Allah kepadamu, kebahagiaan negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari kenikmatan duniawi, dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerosakan di muka bumi, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerosakan. Surah Al-Qasas ayat yang ke-77. Kalau kita baca lah kan dalam surah Asy-Syura ayat yang ke-20 kan, Allah Ta'ala beritahu, barang siapa yang mengejar keberuntungan dunia, barang siapa yang mengejarkan keberuntungan akhirat, nescaya kami akan tambahkan keberuntungannya itu. Maknanya dunia pun dapat. Siapa kejar akhirat, dunia pun Tapi barang siapa yang mengejar keberuntungan dunia,
Nescaya kami akan berikan sebahagian sahaja daripada keuntungan dunia itu, malahan tidak akan ada satu bahagian pun untuknya di akhirat kelak. Mana satu? Maknanya kerja akhirat, dunia pun dapat. Tuan-tuan datang ni ada dapat dunia, dapat. Risau. Balik kan dah siap, balik rumah. Dah siap nasi nak. Lauk kotam masih bila balik ni? Alah memang dah ada bang. Bang, rezeki. Ada dunia pun dapat. Kan, baru terbayang tadi tengah sujud tadi, baru terbayang king crab. Kan? Balik dapat crab jadilah, bukan king dapat queen crab tak apalah. Kan, son of crab jadilah. Tak apa. Makna kata nak menunjukkan kepada kita Allah Taala suruh kita kerja akhirat. Tu jawapan Allah dah bagi. Dan memang tabiat manusia tak pernah puas dengan apa yang dimilikinya, selalu saja nak memiliki lebih dari sekadar yang dimilikinya saat ini. Dunia memang akan terus menggoda siapa saja yang berada di dalamnya. Betul, semua sementara. Tapi kita nak benar kerja kan, nak benar kereta, dan nak benar kereta tu sekali dah balik duduk dalam kereta tu, mulalah rasah gelisah setelah bayaran kali pertama dibuat. Ya, sementara rumah besar lawak, Putrajaya, Krisin. Kan kali berlambak rumah lagi banyak naik kan. Banyak rumah baru. Tak kira mana. Itu harta. Kan? Tu belum cerita jawatan, pangkat lagi sementara. Tuan-tuan bayangkan pilihan raya tu. Satu kali colop, tiga Perdana Menteri dapat macam. Kan? Jimat masuk. Kan? Main-main. Tuan-tuan, poning tak poning. Kan? Allah Ta'ala tunjuk kat kita. Ya. Tu bukan buat gitu. Poning. Dia tak belajar tau. Dia kan Nabi kata, orang yang cerdik, dia tidak akan membenarkan dirinya jatuh ke dalam lubang yang sama 2 kali. Nabi kata dah. Berpuluh kali macam tu je. Kan? Tak tahulah tuan-tuan, saya punya pandangan macam tu lah. Itu bukan cakap sesiapa, tapi secara umumnya macam tu lah hakikatnya kan. Ketua kampung pun bertukar sementara, menteri bertukar, menteri besar bertukar, semua bertukar, wakil rakyat pun bertukar. Nak cakap apa? Jawatan jadi pengarah, tiba-tiba dah duduk belakang sekali, pencen kan. Dulu pun main kan pangkat. Saya Samsul debat dulu, pengarah undang-undang main-main. Hasan. Ya, sambung balik. Jadi saya pun dulu pernah jadi pengarah, masuk di pengarah kan. Di pengarah, tapi sampai masuk pencen. Dapat kad pesara. Punya kat hotel dapat 10% diskaun. Kan? Jadi sementara masa mula-mula kerja tu rasa lama lagi ni jadi pengarah ni, tak. Sampai masuk kita lepas jawatan kita. Kan? Dah sibuk benar ceramah, pilih, kono pilih tak dapat baik dah. Tak boleh tamat ambil dua-dua dah. Sudah lepaskan satu. Kan? Jadi alhamdulillah kan? Alhamdulillah kan, sebenarnya kita ni hidup ni kalau kita sadarlah semua tu sementara, kita beruntung. Maknanya kita ni setidak-tidaknya keuntungannya kita tidak terpedaya dengan apa yang ditawarkan oleh dunia kepada kita. Kan? Dunia memang akan terus menggoda sesiapa saja yang berada di dalamnya. Dunia menawarkan sejuta kenikmatan yang dapat membuat manusia tergiur, kan? Terliur akan kelazatannya. Begitulah tipu daya dunia yang fana ini. Fahamilah bahawa dunia ini tak ubah seperti air laut. Semakin diminum, semakin kita kehausan. Semakin kita berhasrat untuk mengajar dunia, maka akan semakin terlena pula kita dibuatnya. Khawatirlah apabila sampai kita tenggelam dalam keindahan juga kenikmatan lautan dunia, kerana bila mana diri sudah tenggelam dalam lautan dunia, akan sukar untuk kita kembali ke permukaan. Kerana memang dunia diciptakan indah bagi orang-orang yang menganggap dunia ini adalah segala-galanya. Dari Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu, beliau berkata, kami mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menjadikan dunia tujuan utamanya, maka Allah akan mencerai-beraikan urusannya dan menjadikan kemiskinan tidak pernah merasa cukup selalu ada di hadapannya.
padahal dia tidak akan mendapatkan harta benda dunia melebihi dari apa yang Allah tetapkan baginya. Dan barang siapa yang menjadikan akhirat tujuan utamanya, maka Allah akan menghimpunkan urusannya, menjadikan kekayaan selalu merasa cukup ada di dalam hatinya, dan harta benda duniawi datang kepadanya dalam keadaan rendah, hina, tidak bernilai di hadapannya. Kalau tuan-tuan kenal lah Ustaz Ahmad Rizam, kan? Ustaz Ahmad Rizam, dia buka pondok tu kan, Darul Atik tu. Saya tanya dia, banyak tak belanja ayah kita ni? Kebanyakan asatizah panggil dia ayah dia. Banyak tak belanja? Ikut banyak, memanglah banyak, dia kata. Macam tu jawab dia. Banyak-banyaklah. Tapi alhamdulillah, dia kata. Kan sebelum saya perhati, saya pernah pergi sana kan, tengok. Aduh, ya orang hantar barang. Hantar boreh, hantar makanan, sumbangkan duit. Aduh. Jadi tak ada, dia kata macam tu lah, dia kata. Tak ada lah dia minta-minta dengan orang. Orang minta lagi dengan dia, ada. Itulah dia. Cukup kan ingat Allah banyak-banyak. Kan Nabi kata orang yang paling kaya bukan orang yang banyak duit. Orang yang paling kaya adalah orang yang sentiasa merasa cukup dengan apa yang dia ada. Tentulah. Ya. Maka hadis ini menunjukkan keutamaan cinta pada akhirat dan zuhud dalam kehidupan dunia serta celaan dan ancaman besar bagi orang yang terlalu bercita-cita mengejar harta benda duniawi. Apakah perkara penting yang terkandung di dalam hadis ini? Orang yang cinta pada akhirat akan memperolehi rezeki yang telah Allah tetapkan baginya di dunia tanpa bersusah payah. Berbeza dengan orang yang terlalu bercita-cita mengejar dunia. Dia akan memperolehinya dengan susah payah zahir dan batin. Salah seorang ulama salaf berkata, barang siapa mencintai dunia secara berlebihan, maka hendaklah dia mempersiapkan dirinya untuk menanggung pelbagai macam musibah penderitaan. Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah berkata, orang mencintai dunia secara berlebihan tidak akan lepas dari 3 macam penderitaan. Apakah dia? Kekalutan fikiran yang selalu menyertainya, kepayahan yang tiada henti, dan penyesalan yang tidak berakhir. Perkara ini disebabkan oleh orang yang mencintai dunia secara berlebihan, dan jika telah mendapatkan sebahagian dari harta benda duniawi, maka nafsunya tidak pernah puas dan terus bercita-cita mengejar yang lebih daripada itu. Sebagaimana dalam hadis yang sahih, Rasulullah SAW bersabda, seandainya seorang manusia memiliki 2 lembah emas, maka dia pasti bercita-cita mencari lembah yang ketiga. Kekayaan yang hakiki adalah kekayaan di dalam jiwa, dalam hati sanubari kita. Rasulullah SAW bersabda, bukanlah kekayaan itu dengan banyaknya harta benda, tapi kekayaan yang hakiki adalah kekayaan di dalam jiwa. Kebahagiaan hidup dan keberuntungan dunia akhirat hanyalah bagi orang yang cinta pada Allah dan hari akhirat. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW bersabda, sungguh sangat beruntung seseorang yang berada di dalam Islam, punya mendapat rezeki yang secukupnya, dan Allah menganugerahkan kepadanya sifat qanaah, iaitu merasa cukup dan puas dengan rezeki yang Allah berikan kepadanya. Maka sifat yang mulia ini dimiliki sempurna oleh para sahabat Rasulullah SAW, dan inilah menjadikan mereka lebih utama dan mulia di sisi Allah dibandingkan generasi yang datang setelah mereka. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, kalian lebih banyak berpuasa, salat dan lebih sungguh-sungguh dalam beribadah dibandingkan para sahabat Rasulullah SAW, tapi mereka lebih baik, lebih utama di sisi Allah daripada kalian. Ada yang bertanya, kenapa boleh demikian? Wahai Abu Abdurrahman, Ibnu Mas'ud berkata, kerana mereka lebih zuhud dalam kehidupan dunia dan lebih cinta kepada akhirat. Macam mana pun kita bersungguh semayang, tak boleh lawan dia orang berzuhud tu. Tang dia tinggalkan, dia tak ada selera benar akid dunia ni. Kau ada lah, tak ada lah. Tak ada dia poning-poning dah. Kan? Lebih banyak manakah yang kita pelajari selama ini? Soal dunia atau akhirat? Sejak kecil sampailah kau besar, sampai ke tua, mana yang lebih banyak? Waktu bekerja, mana lebih banyak? Dunia ke akhirat? Kan kalau kita tengok akhirat ni, kita cakap kita utama akhirat, tapi perbuatan kita nampak macam melebihkan dunia. Kalau ikut kuliah Quran, ikut kuliah agama, paling banyak berapa kali? Mungkin sekali seminggu, mungkin. Kan yang lain tu semua dunia. Kan semayang kan, kita semayang berapa minit? 5 minit. Katalah 5 minit. Campurlah zikir dengan doa, ambillah 10 minit satu solat. Kan 5 solat baru 50, ambillah sejam, lagi 23 jam lagi dunia. Kan? Itulah dia. Jadi tak semualah, ni contohlah, kalau kira-kira mudah lah kan. Orang sini baik-baik saya tahu. Kan? Jadi
kerana memegang prinsip cari dunia jangan lupa akhirat, prinsip ini pun membuatkan pemikiran kita sebenarnya kadang-kadang kita tak sadar kita meletakkan dunia terlebih dahulu. Kita lebih senang dalam media sosial membicarakan soal pekerjaan, bisnes, pemakanan, pelancongan. Tunjuk dia pergi melancong ke mana. Tunjuk apa makanan yang dimakan, kan? Percutian, hiburan, hobi dan sebagainya. Dalam kehidupan seharian kadang-kadang kita mengutamakan urusan dunia dan perhiasannya. Lalu tiba-tiba inna lillah, kan? Pada ketika itulah barulah kita faham, apalah aku ni banyak habiskan masa ke dunia ni. Berapa ramai orang bersiar-siar di atas dunia dan akhirnya ketika nyawanya dipanggil, pada ketika itu barulah dia perasan yang bekalan nak bawa ke akhirat masih lagi kosong. Itulah yang kita tak nak, ya. Padahal dalam Quran pun ada beritahu, ya, carilah apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, yakni kebahagiaan negeri akhirat, dan jangan melupakan bahagianmu kenikmatan dunia, dan buat baiklah pada orang lain sebagaimana Allah buat baik kepadamu. Jangan buat kerosakan di muka bumi. Di mana ayat tadilah surah Al-Qasas ayat ke-77. Oleh kerana itu ubahlah cara pandang hidup kita, isi pemikiran dan jiwa kita. Oleh kerana itu mari jadikan apa juga yang kita lakukan pada hari ini sebagai jambatan ke syurga. Tak salah ambil dunia, tapi untuk tujuan akhirat. Boleh kereta sebab apa? Mudah pergi masjid, mudah nak pergi surau, mudah pergi kuliah. Nampak tak? Kumpul duit banyak, senang nak sedekah, so banyak boleh bagi ke masjid, banyak boleh bagi ke orang. Macam tu. Semua tujuan akhirat kan. Boleh baju apa? Senang bawa salat ni, baju ni okey ni, katakan. Contoh untuk tujuan akhirat juga. Kan? Buat kau kumpul banyak apa? Nak pergi Mekah. Nak senyap, tak ada orang bertikai dah. Senyap orang tu. Kau kumpul duit banyak apa? Dah nak pergi Mekah. Oh ya kau. Okey. Ya. Habis orang tu. Cakap apa? Kumpul duit banyak apa? Dengan nak pergi ni. Pergi Manchester. Kan? Sebab lepas ni tak pergi Anfield lah, pergi Anfield. Kat Manchester dah kalah dia tu kan. Pergi Anfield pula kan. Dan sebab apa? Baik apa? Orang cakap daripada kau pergi sana baik kau pergi Makkah. Orang tu lah cakap dia nak pergi dah Makkah, nak pergi tu kan. Contohlah. Jadi makna kata pertikaian itu kan, kita tengok balik kita utamakan apa. Oleh kerana itu jadikanlah ia sebagai satu jambatan, jadikan sebagai sarana untuk ke syurga. Jadikan keluarga kita ni juga, persiapkan mereka untuk menuju ke syurga. Jadikan harta sebagai alat ke syurga. Jadikan persahabatan dan kejiranan masyarakat kita sebagai media untuk ke syurga. Dengan prinsip mengutamakan akhirat, tidak melupakan dunia. Maka demikianlah dengan ilmu dan makrifah kita dapat memahami hakikat hidup dan dapat berjalan di jalan yang lurus dan dapat berjalan di atas dunia ini tanpa kita melupakan kepada Allah dan Rasul. Itulah yang paling penting. Jadi tuan-tuan dan puan rahmati Allah sekalian, sesungguhnya dunia kita ni sementara sifatnya. Apatah lagi yang ada dalam dunia, lebih lagi lah sementara. Dunia sementara, apatah lagi yang ada dalam dunia. Ketika peristiwa Isra' dan Mi'raj, Nabi jumpa perempuan tua bongkok 3. Apa Jibril kata? Itulah dunia wahai Muhammad. Dah tua wana dah. Tunggu masa nak kiamat. Zaman Nabi dunia dah tua. Zaman kita lebih lagi. Ni yang COVID ni takkan tak faham. Kan? Tuan-tuan tengoklah balik. Kan? Apa yang warning Allah Ta'ala bagi? Apa warning Allah Ta'ala bagi? Kan? Sebab terlalu banyak. Tuan-tuan tengok dekat luar negara, macam mana orang memperlakukan orang Islam. Tak pernah berlaku dalam sejarah Presiden US satu penggal jatuh sebab macam mana dia layan orang Islam. Macam mana dia hina orang Islam, dihalau dalam majlis tu, keluar orang pakai tudung tu semua keluar, dihalau orang Islam. Maka setelah berdekad-dekad lamanya tak berlaku, dia dah jadi presiden satu penggal, kalah. Bukan Hana Bona lawan sama bangang itu, Biden tu sama lah. Kan? Tapi Tuhan nak tunjuk dia kalah. Daripada orang sepandai-pandai dia lah, cerdik dalam berniaga tu, bisnes kepala otak pandai tu kan. Kalah. Makna dia letakkan sehina-hina tempat, tak boleh timur lah tu kalah. Lagi orang galakkan dia. Kan? Tu cakap tu tadi. Kan? Apa yang berlaku? Macam-macam. Orang hina Quran, orang hina agama, hina Nabi. Berapa banyak buat. Orang hina kalimah Allah macam mana? Orang buat. Dalam negara kita sendiri tengok macam mana? Berapa banyak kerosakan berlaku? Berapa banyak? Kan? Masjid-masjid dia kata apa? Apa? Tuan-tuan tengok balik. Apa yang berlaku? Tuan-tuan tengoklah.
hina agama, hina apa. Tu belum cerita lagi. Salah satu Nabi kata apa? Memberikan urusan umum pada mereka yang bodoh. Kata ayat dah. Orang yang tak ada ilmu pegang jawatan. Saya tak sebut sesiapa lah. Semua peringkat lah, semua peringkat. Tuan-tuan fikirlah sendiri. Torang nampak tak cerdik kan? Ni general, saya tak sebut sesiapa, general. Bukan general perang dah, bukan general angkatan tentera. Ni maksud saya generally, umumnya macam tu. Ya. Tu belum cerita lagi. Dah elok-elok senapang sibuk nak jadi perempuan. Faham tak kan? Macam tu. Tak ke pening kat KLA pakai jubah, tiba-tiba depan Kaabah pakai telokong, tak pening ke? Lepas tu siap cakap tu tak ada apa-apa pun jadi. Kau cabar siapa? Dia masuk dalam media sosial tu dia cabar siapa cakap kan? Maka Allah Taala sebut dalam surah Az-Zumar ayat 53 apa dia? Qul ya ibadiyallazina asrafu ala anfusihim, wahai hamba-hamba yang melampaui batas atas diri mereka sendiri. La taqnatu mir rahmatillah, jangan putus asa dengan rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, sungguhnya Allah nak ampunkan dosa-dosa kesemuanya. Innahu huwal ghafurur rahim, sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. So sadarlah sikit-sikit. Sikit-sikit sadar, okeylah tu. Jangan tak sadar, kan? Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahmat Allah sekalian, itulah dia. Sebenarnya hidup kita ni macam itulah tuan-tuan. Sampai masanya kita akan dipanggil oleh Allah SWT. Jadi buatlah kebaikan banyak-banyak, sebab kita tak tahu kebaikan yang mana yang akan membawa kita masuk ke syurga. Buat banyak-banyak. Dan satu lagi, bersama-sama bermasyarakat kita ni, jaga satu sama lain. Orang Islam kena saling jaga menjagai. Kadang malu tengok orang yang bukan Islam ni, dia lah elok sepakat ni. Itu semua tompek bergaduh. Sini bergaduh, kat masjid bergaduh, kat sini bergaduh. Makan tak nak makan dengan orang tu. Apa tahu mana? Kawan tu bergaduh, tang nego sesama. Iyo tuan-tuan, heran gitu kan. Tak apa parut kan. Iya. Itulah dia. Jadi kita berbaik-baiklah antara satu dengan yang lain. Tuan-tuan ingat apa saya cakap ni? Kalau nak berjalan laju, jalan seorang. Kalau nak berjalan laju, jalan seorang. Tapi kalau nak berjalan jauh, jalan sesama. Itu fahamlah maksud dia tu. Orang Islam kena baik antara satu dengan yang lain, lengkap melengkapi. Nabi tunjuk macam ni orang Islam. Macam ni betul tak? Bukan macam ni pergi kau. Mati lagi baik dia. Sanggup dia tu. Biar dia akan mati, kita mati, dia pun mati sama. Yang penting sesama puas hati tak dapat. Sanggup dia macam tu. Tu orang Islam tu. Kat Malaysia. Ya, kan? Itu dia. Melayu takkan jatuh melainkan sebab Melayu juga macam kayu lah. Kayu kan tumbang sebab dia kayu juga. Sebab ulu kapak tu kayu. Sekarang tak ustaz, dia pakai chainsaw aja. Iyalah. Tapi itulah dia pengajaran yang kita dapat lah kan. Jadi tuan-tuan, itu saja daripada saya. Saya ucap terima kasih di atas kesudian mengundang saya pada hari ini. InsyaAllah itu saja daripada saya. Saya ucap terima kasih banyak. Mudah-mudahan kita jumpa lagi di masa-masa akan datang. Dan sebelum tu sedikit makluman yang saya nak maklumkan kepada semua. Kat luar tu sekarang nanti bolehlah ambil flyers tu. Siapa yang nak tengok nak pergi umrah kan. Siapa yang nak pergi dengan saya pergi bulan 3 tahun depan cuti sekolah. Kita target 350 orang insya-Allah. Hotel dia nanti tengok memang bukan apa lah hotel okey insya-Allah. Tuan-tuan kena hati-hati, kadang orang ni pandai. Sampai ke KLA dah mula lain. Kita kat sini kena sabar ya, kita nak buat ibadah. Itu tanda hotel kau berubah tu. Tu kau faham dah. Dia kata tiba sedih ke KLA tu. Kan itu satu, dan keduanya nanti adalah sedikit produk-produk bukan untuk dibawa aja, untuk dibeli. Satu minyak wangi SD perfume. SD perfume ni dia bau ada bau Danish, bau Aisyah dah habis. Tapi dia dua-dua boleh pakai, lelaki perempuan boleh pakai. Bau dia sedap, tahan lama, boleh bawa solat. RM35 saja. Dia ada satu tagline, tak mandi pun wangi, macam tu.
Dan satu lagi susu kambing. Susu kambing ni ya kombinasi produk sunnah. Susu kambing campur madu, campur kurma. Madu yang diizinkan, ya. Susu kambing. Susu kambing campur madu lebah. Sebut tuan-tuan orang. Madu dan juga kurma yang mana dia tak ada bau sebab dia tak pakai kambing Putrajaya. Dia pakai kambing daripada Holland, Belanda. Baik untuk orang yang gastrik, GERD teruk tu elok ambil. Yang gastrik yang sampai turun bawah badan tu kan muntah-muntah, ambil lah ni. Siapa yang nak diet pun elok sebab dia akan tahan perutnya konyang sampailah ke petang kang. Dan kemudian baik untuk orang yang eczema, gatal-gatal kulit. Sahabat saya yang berbangsa Cina, ayah ada kulit itu kan bertanduk-tanduk, kulit itu kan berkodok-kodok tu, licin kulit dia, alhamdulillah. Jangan baik mandilah, minum. Ya, kau pusing lah cakap. Ya, kata nak cantik saya bawa lah mandi, tak minum. Ya, kemudian baik untuk orang yang sakit lutut, sakit tumit, siapa yang dah lama semayang kat kursi tu, cuba ikhtiar insya-Allah cepat. Dan baik untuk orang yang sakit lutut, sakit tumit, pijak sakit, tangan kebas-kebas, insya-Allah elok. Kemudian orang yang perempuan yang pregnant tu elok sebab baby lahir sekarang ni kuning. Minum pada awal. Ya, kemudian baik juga untuk orang yang period pain. Period pain yang period merayau kejap awal, kejap lambat, kejap tak mana pai ya. Tapi mana yang dah tak ada tu tak salah cari dah tak ada. Tapi kau datang dia balik joki. Ya, harga dia RM45 saja. RM45, malam ni kita offer beli 2 RM90. Macam sama tak ada. Tak adalah beli satu RM45, beli 2 RM80. Tak bawa duit jangan risau, ambil dulu bawa balik. Bawa balik nanti transfer lah kemudian. Tak ada masalah tu lah. Ya, tapi ditakdirkanlah lepas 3 tahun baru teringat ambil channel okeylah kan. Balik lupa lah, dah habis dah susu dah kan. Tiba-tiba memang rasa macam dah bayar kan. Tak apalah kan. Tapi jangan risau. Tu adalah saya bawa tadi sikit tadi potang tadi ke apa? Di Masjid Bandar Shah Alam. Mungkin tadi saya bawa stok ada mana yang ada lah. Ya. Jadi tuan-tuan tu saja. Ni bukan promote dah, lebih kurang. Jadi tuan-tuan tu saja, insya-Allah kita jumpa dalam lain kesempatan. Pokok sekayu daun selasih. Thank you, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.